Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan inayah kurniaan yang Allah taala berikan kepada kita, segala macam nikmat kurniaan yang Allah taala berikan kepada kita, kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang Allah taala berikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga kita mengambil kesempatan ini sebaik-baik mungkin untuk diri kita merebut peluang-peluang yang ada di saat-saat penghujung Ramadan ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Demi sesungguhnya Allah redha orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pohon. Yang mana Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu gelaran keredaan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tetap imannya, kuat imannya, sentiasa bertambah imannya dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah, cari benda-benda yang baik, cuba usaha meneroka mana-mana peluang untuk membina kebaikan dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyaknya peluang-peluang, terlalu banyaknya kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita. Namun sangat banyak orang yang leka dan lalai. Yang sambil lewa. Dah dalam bulan Ramadan, dapat hidup di bulan Ramadan, kesempatan dapat kita puasa di bulan Ramadan, kesempatan untuk kita merebut kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, tetapi acuh tak acuh kita dalam beramal. Dalam hal lain, dalam hal keduniaan, Masya Allah, tabarakallah, kita seringkali lihat di merata-rata tempat, sungguhnya orang nak cari habuan dan kesenangan di dunia, sampai tak ada masa nak solat tarawih, sampai tak sempat ataupun tak ada daya nak bangun sahur, apatah lagi qiyamul lail, apatah lagi baca Quran. Kita dilalaikan. Walaupun hampir 2 tahun lebih kita diuji, kita diduga, dengan penyakit, dengan virus COVID-19 ini, dengan kita tak dapat datang masjid. Ketika itu orang semua seolah-olah kalau dapat datang masjid, Masya Allah, Subhanallah, memang tetapi bila saat masjid dibuka, peluang terbuka, tak setara mana pun, tak gairah mana pun kita nak rebut, masih sama lagi. Tarawih berapa orang?
solat subuh berapa orang, tak ada kesedaran, tak ada sedangkan kita nak cari habuan dunia ni, bangun pagi seawal pagi nak kerja paskat, nak pergi dan balik kerja, fikir apa, itu yang kita halakan, itu yang kita cari, sedangkan peluang yang Allah Ta'ala bagi. Berapa ramai dah sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita yang dulu tahun lepas puasa dengan kita, sempat tarawih dengan kita. Berapa ramai yang dah tak ada dah. Tapi kali ni Allah Ta'ala bagi kepada kita kesempatan panjang umur. Tak ada kegairahan, kurangnya kegairahan untuk kita nak ibadah. Nak baca Quran, susahnya nak baca Quran. Ya. Allahu Akbar. Inilah keadaan situasi yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Perlu kita sedar, perlu kita ingat, jangan kita anggap ini suatu teguran-teguran, ini tak ada benda lain nak cakap. Semuanya nak salahkan orang, nak salahkan ini. Ya. Ini peringatan Allah, peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang ada kesungguhan, bagi mereka yang betul-betul taat kepada perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kecenderungan, tak ada pakaian, percakapan, masa, ya, habis masa dengan media sosial, itu je. Apa benda yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa? Inilah kesempatan tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita. Hari ni hari yang masuk minggu ataupun bahagian yang akhir buat kita, iaitu 10 yang terakhir ini Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Ya. Hadis menyebut daripada Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashar al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma atakafa azwajuhu min ba'di. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isteri-isteri baginda tetap beriktikaf, ya, sepanjang peninggalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Bukhari. Tuan-tuan dirahmati Allah, iktikaf ialah tetap tinggal di dalam masjid dengan niat beriktikaf dan bertujuan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam masjid, masuk dalam masjid, niat iktikaf, nawa iktikaf lillahi taala. Segala apa yang kita buat kebaikan yang berunsurkan akhirat, maka itu akan dapat ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Atau kebaikan pada orang lain, menyediakan makanan, berkhidmat, mencuci masjid, baca Al-Quran, solat-solat sunat, itu merupakan kebajikan. Manakala kalau ada unsur-unsur duniawi, itu tidak. Cerita bab saham, cerita bab apa, ya, jamuan raya, cerita bab, itu di luar. Itu bukan iktikaf. Mengikut Imam Syafi'i, iktikaf boleh dilakukan sekadar masa lebih sedikit daripada tumakninah dalam solat. Imam Maliki mensyaratkan iktikaf sekurang-kurangnya sehari semalam, dan yang paling baik ialah tidak kurang daripada 10 hari. Sunat iktikaf dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Baginda melaksanakan sejak berpindah ke Madinah sehinggalah baginda wafat.
Ini amalan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan sungguh pelik. Ulama ni menyatakan pelik sungguh manusia ni. Bagaimana mereka boleh meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iktikaf di masjid. Sedangkan hal lain banyak kita ikut sunnah Rasulullah. Bersugi, berwangi-wangian, potong bulu-bulu di badan dan sunnah-sunnah yang lain, bagi makan pada orang lain, bersedekah dan berbagai-bagai lagi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hal iktikaf di masjid kita masih lagi kebanyakan gagal lah. Tak ada kurang kita iktikaf di masjid. Jadi pun kita nak kena tengok juga. Dan ada pendapat-pendapat yang membolehkan kalau masjid tu tutup, tak boleh datang, tak boleh masuk, iktikaf lah. Carilah tempat di ruangan di rumah kita tu, dalam ruang rumah kita tu mana ruang yang untuk kita solat, di manakah ruang untuk kita biasa solat dengan ahli keluarga, dan di sudut itulah kita jadikan ia sebagai tempat untuk kita beriktikaf. Nak cari kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan di penghujung Ramadan ini, 10 akhir Ramadan, iaitu malam Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam kita beriktikaf ni juga kita nak mengimarahkan masjid, yang di mana di masjid ini ialah merupakan tempat rahmatnya Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Kalau kita jauh pada masjid, jauhlah kita daripada rahmat Allah. Solat waktu kita tak gemar datang masjid, asal boleh solat aja, itu jauhnya kita rahmat daripada Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang hanya senya yang layak memakmurkan, yang menghidupkan masjid-masjid rumah Allah inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala datang untuk imarah masjid, datang berjamaah di masjid, terutamanya kita orang lelaki ni memang dituntut, sangat-sangat dituntut datang berjamaah di masjid di mana tempat azan dilaungkan. Jangan kita biasakan diri kita asal boleh solat aja, itu biasa. Tidak ada peningkatan iman, tidak ada kekuatan iman, tidak ada penambahan iman kita, tak ada. Penambahan iman kita, kalau dulu kita biasa solat seorang-seorang, solat nyorok-nyorok solatnya, tapi sekarang ini kita berubah. Bila dah sampai era endemik ini, kita kena berubah. Datanglah masjid, bawalah sejadah ni ingatkan kita. Datang bawalah tasbih, duduklah dalam masjid, tunggulah nak azan masuk waktu. Itulah sebaik-baiknya orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf, duduk sejenak, fikir hal kehidupan kita di akhirat. Bagaimana kalau kita mati, siapa yang uruskan kita, bagaimana bila kita tersedar daripada di dalam kubur tu, bagaimana nak bawa amalan apa. Inilah peluang kesempatan untuk kita nak rebut di saat-saat penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah dalam kita beribadah. Jangan hiraukan orang lain. Ni detik ini kita azam, kita berusaha untuk tanamkan pada diri kita supaya kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah mencapai tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya mohon maaf. Sekali itu saja renungan buat sebelum Jumaat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.